selepas Dr. Samsuri dan Tan Sri Muhyiddin gagal melobi jawatan Perdana Menteri ke-11 di Istana yang di Pertuan Agong, maka akhirnya secara rasmi Kerajaan Agong di Putrajaya melantik buat kali kedua Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet baharu di Putrajaya. Cukup heboh dan tergempar apabila selepas tamatnya PRK Parlimen Kemaman di Terengganu, Kerajaan Agong membuat kejutan terbesar, membuat rombakan kabinet besar-besaran di Istana Negara Kuala Lumpur. Seperti yang dijangkakan, PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional sangat-sangat marah dengan rombakan kabinet ini kerana Dr. Sem dan Tan Sri Muhyiddin kekal menjadi PM tepi di Putrajaya. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat memalukan kepada penyokong-penyokong, macai-macai dan pengundi-pengundi Perikatan Nasional Parti PAS, Parti Bersatu, yang terkejut badak mendengar pengumuman yang di Pertuan Agong secara rasmi. Majlis Angkat Sumpah Kabinet Baharu di Putrajaya menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri ke-11 di Putrajaya untuk tahun 2024. Apa sudah jadi Dr. Sem, Tan Sri Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, Tun M, yang amat saya hormati? Cukup dahsyat dan cukup menakjubkan. Rombakan Kabinet baharu di Putrajaya menyaksikan PAS dan Perikatan Nasional serta Parti Bersatu bersama Pejuang kekal menjadi pembangkang dan tidak menyertai Kabinet Kerajaan Agong kerana Tok Guru Hadi Bawang tak cukup SD bagi membentuk kerajaan tebuk atap kerajaan pintu belakang di Istana yang di Pertuan Agong hari ini. Kata-kata saya benar dan tepat, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Mulut saya masih lagi dengan pengumuman dan Majlis Angkat Sumpah Kabinet Baharu di Putrajaya untuk tahun 2024 hari ini di Istana Agong membuktikan Agong sememangnya tidak memilih Dr. Sem dan Tan Sri Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri ke-11. Sebaliknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap dipilih sebagai calon favourite yang tetap mempertahankan jawatan Perdana Menteri di Istana yang di Pertuan Agong dan Putrajaya. Paling menyakitkan hati Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mendapat jawatan yang sangat-sangat besar dalam Kabinet Kerajaan Agong untuk tahun 2024, iaitu kekal memegang portfolio Menteri Keuangan. Sehingga Muhyiddin, Tun M, Tok Guru Hadi Bawang, PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional koyak mental mendengar pengumuman Kabinet baharu untuk tahun 2024 di dalam Kerajaan Agong di Istana Negara sebentar tadi. Saya secara peribadi melihat Kabinet Kerajaan Agong kali ini adalah cukup sempurna, cukup tersusun, dan ia adalah proses overhaul kepada pembaik pulihan reputasi Kerajaan Agong, Kerajaan Madani, Kerajaan Anwar Ibrahim yang masih
gagal digulingkan oleh Tun M. Muhyiddin Tok Guru Hadi Bawang PAS Bersatu dan Perikatan Nasional dari belakang pintu istana. Paling menarik, jawatan timbalan Perdana Menteri. Kekal menjadi milik Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan parti GPS di Sarawak, iaitu Datuk Fazlillah Yusof. Masing-masing timbalan Perdana Menteri mewakili parti UMNO dan parti GPS dianggap sebagai tulang belakang kepada Kerajaan Anwar Kerajaan Agong. Maka Yang di-Pertuan Agong tidak memecat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri kerana Zahid Hamidi sudah sembuh sepenuhnya daripada penyakit di bahagian prostatnya di dalam Malaysia selepas tamatnya pembedahan tersebut. Datuk Fazlillah Yusof antara watak utama dalam Kabinet Kerajaan Agong bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana parti GPS adalah parti kingmaker baru, sama seperti dengan parti UMNO, yang menjadi penyebab PAS Bersatu dan Perikatan Nasional gagal membentuk kerajaan tebuk atap kerajaan pintu belakang di Putrajaya. Apa yang menarik dalam Kabinet Kerajaan Agong ini yang terbaru untuk tahun 2024, usaha KJ untuk melobi nama Tun M menjadi Menteri Mentor dalam Kabinet Kerajaan Agong ini hancur berkecai. Tun M masuk gua setelah pengumuman Kabinet baharu atas nasihat Perdana Menteri ke-11, Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Ini adalah satu tamparan yang cukup hebat, yang cukup memalukan. Nama Tun M tidak tersenarai dalam Kabinet Kerajaan Agong Kerajaan Anwar Ibrahim. Buat julung-julung kalinya. Maka kata-kata saya benar dan semua maklumat sulit yang saya bocorkan bulan lepas, yang di-Pertuan Agong sememangnya menganggap Tun M tidak layak untuk menjadi Menteri Mentor, maka Kerajaan Agong tidak perlukan Tun M untuk dimasukkan dalam Kabinet baharu tahun 2024 di Putrajaya. Selain itu juga, KJ, orang paling lantang bersuara, mendesak rombakan Kabinet di Putrajaya, juga tidak tersenarai dalam Kabinet baharu Kerajaan Agong bagi tahun 2024 di Istana hari ini. Sangat-sangat memalukan. KJ yang mengharapkan mahu menjadi Perdana Menteri, mahu menjadi timbalan Perdana Menteri, mahu jadi Menteri Kesihatan lagi, turut gagal melobi jawatan-jawatan penting ini di sebalik tabir percaturan kuasa Malaysia di Istana dan Putrajaya. KJ yang menjadi popular selepas PRU 15, saya kira hanya layak menjadi penyampai radio dan penganalisis politik kangkung dalam platform YouTube ini. Maka apabila nama KJ tidak tersenarai dalam rombakan kabinet besar-besaran di Putrajaya di era pemerintahan Kerajaan Agong yang very powerful ini,
Ia menandakan tamatlah sudah riwayat legasi politik KJ yang dilihat tidak berguna kepada rakyat dan negara. Sekalipun ada pertukaran portfolio Kementerian Kesihatan, namun KJ yang ada skandal tidak tersenarai untuk menjadi Menteri Kesihatan di Putrajaya. Dalam Kabinet baharu untuk tahun 2024 menyaksikan parti-parti komponen utama dalam Kerajaan Agung kekal bersatu padu dan tidak ada perbalahan atau pergaduhan perebutan jawatan di Putrajaya. Sebelum ini di dalam Kabinet Kerajaan Langit, Parti PAS, Parti Perikatan Nasional, Parti Bersatu, semua mereka mahu jadi Perdana Menteri. Tutap-tutap Dr. Sem dan Abang Muhyiddin kekal jadi PM tepi. Shift siang, shift malam di hadapan Raja Petra di Istana Bunian. Tidak lupa Tun M juga kekal menjadi PM tepi. Shift subuh gagal untuk jadi PM buat kali ketiga untuk Kabinet baharu Kerajaan Agung bagi tahun 2024. Terdapat muka baru dan muka lama yang dilantik menjadi Menteri baharu dalam Kabinet Kerajaan Agung. Antaranya adalah Gobind Singh Dio dilantik menjadi Menteri Digital, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dilantik semula menjadi Menteri Kesihatan, Datuk Seri Johari Abdul Ghani daripada UMNO BN dilantik Menteri Penuh iaitu Menteri Peladangan dan Komoditi. Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, bekas Big Boss KWSP, dilantik Menteri Keuangan 2 bagi membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Kementerian Keuangan bagi tahun 2024. M. Kulasegaran dilantik menjadi Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Datuk Seri Noraini Ahmad daripada UMNO BN dilantik Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Datuk Ramanan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Wong Kah Wo Timbalan Menteri Pendidikan. Dr. Zulkifli Hassan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ini antara 10 nama baru dalam Kabinet Kerajaan Agung untuk tahun 2024. Dan jumlah keseluruhan saiz Kabinet Datuk Seri Anwar adalah melibatkan 31 Menteri Utama, 29 Timbalan Menteri dan keseluruhannya adalah 60 Menteri dan Timbalan Menteri dalam Kabinet Kerajaan Anwar Ibrahim. Jika dibuat analisis politik perbandingan, Kabinet Kerajaan Anwar dan Kerajaan Agung ini masih dianggap kecil saiznya berbanding dengan Kabinet Kerajaan Muhyiddin, Kerajaan Pintu Belakang Perikatan Nasional yang dulu mencecah 70 orang menteri dan timbalan menteri yang mempunyai track record buruk. Rakyat ramai mati, dibunuh di musim Covid dan dikurung, hilang pekerjaan, hampir bankrupt ekonomi negara di zaman Abah dan Perikatan. Saya secara peribadi menyokong penuh perombakan kabinet secara besar-besaran oleh Kerajaan Agung di Putrajaya. Ada beberapa pertukaran
portfolio menteri dan timbalan menteri ada yang digugurkan melibatkan 3 nama. Tapi apa yang pasti, secara prospek Kerajaan Agung Kerajaan Anwar semakin powerful, semakin kuat percaturan kuasa mereka di Putrajaya, sehingga Muhyiddin, Dr. Sem Tun M kekal menjadi PM tepi. Secara rasmi hari ini, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional kekal menjadi pembangkang di Putrajaya. Akhir sekali, saya tidak ada masalah dengan rombakan kabinet Kerajaan Agung ini kerana akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik buat kali kedua sebagai Perdana Menteri Kerajaan Agung bagi tahun 2024. Ini adalah keputusan yang tepat dan bijaksana oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah yang tidak memilih Dr. Sem dan Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ke-11, sebaliknya Datuk Seri Anwar dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk Kerajaan Demokrasi Rakyat di Putrajaya. Syabas dan tahniah kepada semua pemimpin Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan UMNO BN, GPS, GRS dan Warisan yang kekal memenangi percaturan kuasa ini sehingga PAS Bersatu dan Perikatan Nasional meroyan jadi orang gila, cemburu melihat pengumuman terbaharu Kabinet bagi tahun 2024 yang telah direstui oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Istana Negara sebentar tadi. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Kepada macam-macam parti PAS, Parti Perikatan Nasional, Parti Bersatu, apa komen anda? Dr. Sem, Tan Sri Muhyiddin, Tun M kekal jadi PM tepi. Gagal membentuk kerajaan tebuk atap di Istana Agung hari ini. Saya tahu anda semua marah sebab Datuk Seri Anwar kekal menjadi Perdana Menteri ke-10, Perdana Menteri ke-11 yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Checkmate. Dan masuk perangkap 100 kali. PAS Bersatu dan Perikatan Nasional yang gagal melobi pembentukan kerajaan tebuk atap di Istana Agung hari ini kerana kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal mendapat sokongan 2/3 majoriti ahli-ahli parlimen melibatkan semua parti-parti komponen di Sabah, Sarawak dan Malaya di Istana Yang di-Pertuan Agong. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, tabik spring. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilantik buat kali kedua dalam kabinet baharu sebagai Perdana Menteri ke-11 menewaskan Dr. Sem, Tan Sri Muhyiddin dan Tun M dalam percaturan kuasa ini. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu. Abang Muhyiddin, Dr. Sem, Tun, Tok Guru Hadi Bawang, wahai penyambung-penyangak, pengkhianat petualang, pembunuh rakyat musim Covid dalam Parti Perikatan Nasional. Allah Maha Kuasa, Tun M, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang sudah tidak ada kuasa untuk membentuk kerajaan pintu belakang di Istana Yang di-Pertuan Agong. Game is over. Sekian, terima kasih.